Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam seikhlas hati. Salam Ramadan daripada saya. Okey. Macam mana? Semayang tarawih okey ke? Oh, okey. Tempat Pak Mat okey. Tempat Hajah Rogayah okey. Tempat Datuk Ipin lagi okey, ada aircon. Surau ada aircon. Dengan khusyuknya sembahyang kan. Kapet pun tebal, cantik. Syukurlah kita dapat surau yang cantik, masjid yang bagus, cantik. Ada tak surau yang masih dhaif? Yang bila kita buat tahiyat tu, nampak orang depan, bumbung depan tu dah relai dah. Ada. Bila sembahyang tu bergoyang-goyang surau ni. Pak siapa? Ramai orang tarawih kan? Bergoyang-goyang. Ada ke Ustaz? Ada. Ya betul Ustaz. Apa tak betulnya? Saya tunjukkan nanti videonya supaya tuan-tuan tahu adanya benda itu. Kami bawakan kepada anda sebuah surau yang kita nak bantu, kita dah bantu pun. Di Surau Asy-Syafi'i, Kampung Tanjung Kapur Laut di Kudat, Sabah. Saksikan video ini. Haji Absan bin Holiday, saya duduk di Tanjung Kapur. Saya jamaah di surau ini sudah lama, hampir 20 tahun lah saya jamaah di surau ini. Penduduk surau pun ini ramai sudah. Penduduk kampung di Tanjung Kapur ini majoriti penduduk Islam. Alhamdulillah kalau bila datang bulan Ramadan, kita ada aktiviti di surau kampung Tanjung Kapur Laut. Satu, kita ada aktiviti berbuka puasa di sini, berjamaah sunat tarawih, aktiviti baca Quran, baca Yasin, lain-lain lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Yang masalah surau ini kadang-kadang kalau hujan dia miris sudah. Ya, ini pun tempat berjalan ini bergoyang sudah. Ini pun surau ini yang tidak boleh muat sudah tanpa banyak. Ini surau di atas air, pasal dia kalau air kuat dia goyang. Syukurlah kalau ada NGO dari luar itu bantu kami, selamatlah kami. Kalau tiada NGO itu bantu kami, tiada lah ini. Macam begini sajalah kedudukan kami ini. Ya. Ada pun tidak berapa mencukupi. Yang bakal dibaik pulih ialah di Surau Asy-Syafi'i yang terletak di
dalam kawasan Pekan Kudat, dalam 5 minit perjalanan lah dari Pekan Kudat, surau tersebut dipilih atas kerana yang pertama, surau tersebut di atas air, yang mana itu sebuah unik. Sebab kebiasaan surau di belakang rumah air, tapi ini di tengah-tengah atas air. Dan yang kedua adalah menampakkan surau tu terlalu naif. Kami sekarang ni dalam sedang dan juga bakal dibaik pulih sebanyak 20 buah masjid surau di sekitar Malaysia. Antara yang berada di Kuching, Sibu, Betong dan Kapit di Sarawak. Sementara di Sabah pula, iaitu di Semporna, Sandakan, Ranau dan Sipitang. Target untuk kutipan daripada anda semua iaitu sebanyak 2 juta untuk membina dan menyiapkan serta baik pulih 20 masjid surau tersebut. Kepada penyumbang yang sudah pun menyumbang sebelum ni pada Yayasan Ikhlas untuk projek baik pulih ataupun pembina masjid dan surau sekitar Malaysia, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga anda semua kekal dapat nikmat di dunia dan di akhirat. Dan kepada yang menonton siaran ini yang belum lagi menerima bersama Yayasan Ikhlas, saya harap anda semua boleh menerima bersama Yayasan Ikhlas untuk menjayakan projek ini, yang mana membina atau baik pulih masjid surau ni RM1 anda derma saja. Selagi mana mereka menggunakannya, anda mendapat pahala sehinggalah hari kiamat. Pagi tadi kita sudah hantar beberapa peralatan, bahan-bahan binaan dan button untuk kegunaan atap lah. Tadi saya ada beli plywood untuk double walling ni ada 20 keping. Rasanya memang cukup untuk ini, untuk satu ni 20 keping, dan untuk lantai itu kita lapis dengan plywood juga 9 mm tebal, yang tebal ada 20 keping. Ada 15 keping, cukup untuk inilah. Cukup juga untuk ini. Lagi kita gunakan untuk ini, macam kita tengok sudah mau runtuh sudah, jadi kita ganti dengan baru. Untuk hari ini, bahan-bahan yang kita sudah beli dan akan sampai itu boleh cukup untuk yang kerja-kerja yang sekarang ini lah. Semua yang bekerja di sini, bekerja di pembaikan surau ini ialah jemaah masjid, jemaah di surau ini, orang-orang di sekitar kampung inilah, semua yang terlibat. Semua kita gunakan jemaah. So, kalau kita panggil orang luar dari kawasan lain, mungkin mereka tidak ambil berat sangatlah, habis itu bukan tempat dorang kan. Jadi kita ambil yang jemaah-jemaah di sini supaya mereka bekerja lebih baik, lebih tekunlah untuk melaksanakan kerja-kerja ni. Cuma ada sedikit cabaran kita di sebelah bawah tu. Pasang tiang dengan keadaan air yang begini, dia sekejap surut, sekejap dia pasang. Jadi masa surutnya pun singkat. Cuma kita kena ambil masa sedikit saja untuk pasang tiang tu. Jadi mungkin ini adalah satu cabaran yang adalah di dalam perjalanan kerja kita sekarang ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji. Apa perubahan dalam masjid kami ini? Semua jemaah-jemaah surau yang buat. Alhamdulillah, setelah seminggu surau ni dibaik pulih, saya nampak dalam 50% surau ni telah pun siap dibaiki antara dinding di dalam, lantai dan juga atazi yang sedang dibuat lah. Cuma tinggal belah luar ni kebanyakannya yang perlu disiapkan lah. Saya nampak ini di kampung ni, bukan sekampung ni saja tapi kampung-kampung lain di Sabah, mereka apabila bergotong royong baik dari rumah, mereka tidak perlu meminta bantuan kontraktor dari luar tapi kontraktor orang kampung sendiri dan mereka saling membantu antara satu sama lain. Itulah yang saya nampak bukan saja di sini di Kudat tapi juga di tempat-tempat seperti di Sandakan di mana mereka semua saling menolonglah untuk menyiapkan perbaik rumah ke masjid, surau dan sebagainya. Masjid merupakan satu tempat yang sangat penting, nadi kepada kita umat Islam. Apa-apa pun masjid dulu dibuat. Cuba tuan-tuan tengok, inna awwala baitin wudi'a linnas, di Mekah tu, buat Kaabah, buat Masjidil Haram, paling awal masjid. Begitu juga Masjid Quba dan sebagainya, merupakan nadi kita, kekuatan umat kita. Dan kalau nak tengok umat Islam di tempat itu, salah satu tempat yang kita kena tengok ialah masjidnya, imarah ataupun tidak. Alangkah perlunya untuk kita membantu kalau kita nak melihat sebuah kampung yang masyarakat Islamnya nak beribadat dalam sebuah surau, tapi surau tak cantik, surau tak elok untuk kegunaan mereka. Bukan katanya lah tak selesa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak bantu, ini tempat dia. Yayasan Ikhlas bagi 2 minggu ya pada kontraktor. Siapkan surau ni, buat pengubah suaian, bagi cantik. Dan cabaran yang paling besar pada surau ni kalau tuan-tuan tengok, dia berada di tengah laut. Dan nak pasangkan, kita panggil apa? Tiang ke, piling ke, nak menahan supaya surau tadi tidak bergoyang. Bila maklumlah duduk di tengah laut tuan-tuan. Oi. Kadang-kadang bila datang ombak dan sebagainya, kita yang duduk sembahyang, ayo gini kan. Jadi tak kuat. Sebab tu kena pasang tiang. Nak pasang tiang pula bukan pukul 11 pagi. Bukan pukul 4 petang. Nak kena tunggu air dia dalam keadaan surut. Tak ada air, barulah pasang. Bila? Awal-awal pagi. Waktu sebelum subuh dah turun dah. Subhanallah tuan-tuan, ini cabaran. Dan kita lihat, bila ada orang yang nak membantu, macam tuan-tuan nak membantu dengan seikhlas hati tuan-tuan. Yayasan Ikhlas, dah tentu Ikhlas dah pun, nama pun Yayasan Ikhlas bantu. Akhirnya disambut oleh orang kampung dengan seikhlas hati mereka pula. Satu kampung datang tuan-tuan, tukarkan atap, tukarkan siling, buatkan dinding yang baru, letakkan lantai yang kuat, kayu penahan yang kuat. Satu kampung tuan-tuan. Allahu Akbar. Tersentuh hati kita. Bila mereka tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan, turun padang. Bantu setakat mana yang mereka buat. Hari ini orang lain, besok orang lain. Lama-lama siap. Dan bayangkan tuan-tuan, Ramadan kali ini mereka sembahyang tarawih, mereka buat ibadat di surau yang serba baharu yang telah dibaik pulih. Hasil daripada sumbangan anda, hasil daripada kerjasama penduduk kampung, hasil daripada usaha Yayasan Ikhlas. Saya puas hati tuan-tuan. Jauh di sudut hati saya puas hati dengan keadaan ini. Tahniah tuan-tuan. Tahniah Yayasan Ikhlas. Tahniah kepada penduduk-penduduk kampung.
Sekarang surau ini cantik sudah, ya, boleh pakai sudah, selamat sudah. Ya, kami ramai bergotong royong sama orang kampung. Ya, mau 25 orang lah kami kerjakan ini surau, dapat siap sudah. Terima kasih banyak-banyaklah dari NGO, dari Kuala Lumpur itu sampai pergi sini. Terima kasihlah banyak-banyak. Kami dapat berjemaah sudah, tidak goyang sudah ini surau, cantik sudah. Alhamdulillah, kan sangat terharu karena keadaannya begini. Sudah masjid ini. Selama ini sungguh susah nak minta tolong dengan siapa. Tapi alhamdulillah atas kedatangan kamu, berbangga dan terima kasih kepada kamu semua. Asbab daripada kamu siap sudah surau kami, dan saya mewakili penduduk kampung ini. Terima kasih kepada Yayasan Ikhlas. Jadi syukur-syukurlah kepada kamu dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begini, terima kasih, dan kami tidak pernah merasakan keadaan begini masjid kami ini. Jadi bila kami merasa, jadi saya mewakili penduduk kampung ini, berterima kasih dan gembira sangatlah atas pertolongan kamu. Keadaan surau Kampung Tanjung Kapur ni sebenarnya surau lama lah yang perlukan rewiring dan perlukan penambahbaikan dari sudut perlukan baik pulih dari sudut dinding yang telah berlubang dan juga atap yang telah berlubang lah. Jadi kita datang dengan projek baik pulih surau, kita baiki balik mimbarnya, dindingnya, atapnya supaya selesa untuk penduduk yang lebih kurang satu sebuah rumah ni gunakan secara aktif. Jadi kita harap dengan fasiliti yang lebih baik dapat memberikan keselesaan kepada penduduk di Kampung Tanjung Kapur. Sebagaimana yang kita tahu, di Sabah dan Sarawak mereka memerlukan peruntukan dan bantuan dana lah untuk bangunkan surau. Tak semewah Semenanjung, dan surau mereka tak mahal. Kadang-kadang membina surau daripada awal sampai akhir 200,000, 250,000 dan boleh 300,000 surau kecil lah di kampung. Dan kita bina ini dengan tenaga daripada komuniti. Dengan itu kita dapat juga jimatkan kos pembinaan dan juga dapat memberikan satu sense of belonging kepada komuniti tersebut. Lepas ni mereka jaga elok. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul baladi ilallahi masajidaha." Hadis riwayat Muslim. Tempat yang paling Allah suka dalam sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Surau, masjid, musola. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis riwayat Imam Tirmizi, sanadnya daif. Maksudnya, barang siapa yang membina sebuah masjid, kecil ke dia ataupun besar, Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga nanti. Ini manfaat kita membangun surau. Surau ni amat banyak faedahnya. That's why saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, ayo kita bersama-sama jayakan projek baik pulih surau ini. Okay, kita boleh aktifkan komuniti dan kita boleh tegakkan syiar Islam dan kita boleh bagi kegembiraan kepada komuniti. Dekat-dekat nak buka puasa ni tuan-tuan, benda yang paling saya ingatlah ting 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 ting. Ingat tak lagu tu? Binti Salabiyah. Oh, terasa kan waktu dah buka puasa ni? Apa perasaan kita kalau surau kita selama ni tak apa nak siap? Hari ni siap.
Hari ni boleh buka puasa dalam dia. Hari ni boleh sembahyang tarawih dalam dia. Masya Allah. Lagu buka puasa pun kita tak ingat dah. Yang aku ingat surau aku. Rasa nak pergi duduk je. InsyaAllah tuan-tuan yang saya hormati, mungkin tempoh 2 minggu untuk menyiapkan bangunan telah siap. Tapi yang lain-lain belum sempurna lagi. Kapet. Mungkin kita ada tambahan untuk kaum wanita muslimat akan datang selepas ini. Apapun, kita menceriakan hidup mereka. Anda menjadikan hidup mereka lebih selesa untuk beribadah. Anda menjadikan wajah tu imam tu, ya Allah, puasnya, ya Allah. Dan lebih khusyuk lagi. Kalau dulu saya tengok dalam video yang pertama tu, berlubang-lubang tuan-tuan. Berapa ramai yang tak khusyuk sembahyang tengok lubang kan. Sekarang dah elok dah. Ini adalah berkat sumbangan anda semua. Ini adalah berkat daripada sumbangan anda kepada Yayasan Ikhlas. Saya tak boleh cakap apa-apa. Saya hanya serahkan sumbangan anda ini untuk Allah Ta'ala saja yang membalasnya. Di Yayasan Ikhlas hanya menyampaikan. Dan nikmatnya dirasakan bersama. Tetapi nikmat sebenarnya ialah para pewakaf, para penyumbang kepada Yayasan Ikhlas. Selamat berbuka puasa daripada saya. Mudah-mudahan hari ini adalah puasa kita, Ramadan kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bantu selagi mampu, berilah seikhlas hati anda. Hanya Allah yang mengetahui. Ikhlas daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas. Assalamualaikum.